Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon yang sebaik anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta adik keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey, video ni saya buat malam ni juga berkenaan dengan keputusan kerajaan untuk meluluskan pengeluaran KWSP sebanyak RM10,000 buat kali yang terakhir. Okey, sebenarnya petang tadi saya dah buat satu video, tapi saya tak pasti sama ada saya akan keluarkan ataupun tidak kerana sekarang sudah ada sedikit perkembangan terbaru. Okey, berikutan keputusan kerajaan, alhamdulillah, untuk meluluskan pengeluaran ini buat kali terakhir. Saya akan keluarkanlah video yang tadi tu. Mungkin ada yang tengok kenapa apa isu yang saya cuba ketengahkan, sebab ramai yang bimbang. Kita bimbang takut pengeluaran ini bersyarat yang mana kita takut ianya menyukarkan pencarum di luar sana untuk membuat pengeluaran, kerana sehingga face recognize, okey, mengikut apa yang dikongsikan oleh kumpulan wang sepandai pekerja di dalam laman Facebook mereka, lanjutan daripada pengumuman yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi, KWSP akan memperkenalkan pengeluaran khas sebanyak RM10,000 untuk ahli yang masih terkesan dengan pandemik. Klausa untuk ahli yang masih terkesan dengan pandemik ni sebenarnya sangat membimbangkan ramai pencarum. Saya ada ulaskan dalam video yang tadi. Okey, kenapa ianya sangat membimbangkan? Bukanlah disebabkan semua pencarum nak ambil kesempatan nak mengeluarkan wang caruman mereka, tetapi apabila diwujudkan klausa ataupun kriteria sebegini, ini adalah sangat menyukarkan untuk membantu pencarum yang terkesan. KWSP sebenarnya susah untuk justify siapa yang benar-benar terkesan ataupun tidak, kerana jika dilakukan seperti dahulu semasa awal pelaksanaan untuk iSinar ataupun contohnya BKP, bantuan kehilangan pendapatan, yang mana last kali hanya mereka yang tidak ada caruman 3 bulan berturut-turut bermula daripada Mac 2021, April sehingga kepada Mei 2021 sahaja yang layak untuk mendapat bayaran BKP sebanyak RM500 secara one-off payment. Jadi hanya RM100,000 saja rakyat yang layak untuk mendapat bayaran berkenaan, sedangkan ramai yang kehilangan pekerjaan sejak daripada bulan Mac tahun 2020, setahun yang lepas. Jadi apabila diwujudkan kriteria-kriteria tertentu sebegini, tentu ianya sukar untuk membantu ataupun untuk memenuhi matlamat tujuan asal pengeluaran skim daripada KWSP ini. Saya ambil contoh, jika seorang yang sudah diberhentikan kerja, tidak ada pendapatan, tidak ada caruman setahun, 2 tahun, kan dulu bekerja sebagai seorang eksekutif, gaji mungkin RM6,000, RM7,000, carumannya sebulan termasuk dengan caruman majikan mungkin RM1,500 hingga kepada RM2,000 sebagai contoh. Hilang pekerjaan, kemudian selepas satu tempoh mendapat semula pekerjaan, katalah pada bulan 10 tahun lepas dapat semula pekerjaan pada kadar gaji sebagai contoh permulaan RM2,000. Caruman 11% daripada pekerja adalah sebanyak RM220. Caruman daripada majikan 200 lebih juga, menjadikan total caruman adalah sebanyak RM400. Jadi di dalam rekod KWSP, pencarum tersebut boleh dikatakan aktif semula kerana sudah bekerja dan mencarum. Tetapi realitinya, pekerja tersebut, pencarum tersebut dulunya gaji RM6,000, RM7,000. Sekarang kerja baru gaji RM2,000. Alhamdulillah, ada pekerjaan, ada pendapatan. Tetapi dari segi perkara-perkara lain, liability lain, apabila diwujudkan kriteria ataupun syarat, dibimbangi mereka yang berada dalam kelompok ini mungkin tidak akan dapat membuat sebarang pengeluaran daripada RM10,000 ini. Sedangkan jika dibenarkan kepada semua tanpa sebarang syarat, golongan-golongan seperti ini terutamanya sekali mungkin boleh menggunakan RM10,000 itu untuk menstrukturkan semula financial, keuangan mereka, hutang mereka, ataupun menggunakan wang tersebut untuk apa sahaja, penyelesaian, kaedah, kegunaan dan sebagainya, untuk menstrukturkan semula ekonomi beliau ataupun ekonomi keluarga beliau. RM10,000 itu memang tidak cukup
ataupun sikit untuk membantu menstrukturkan semula apa-apa saja ekonomi keluarga ataupun peribadi, tetapi setidak-tidaknya ada sesuatu untuk membantu pencarum dan pekerja di luar sana. Ini perkara yang sangat membimbangkan jika ianya dilakukan dengan syarat. Dan kemudian jika kita lihat daripada laman Facebook KWSP, video ini pukul 8. Setengah jam yang tadi, berikut adalah informasi ringkas berkenaan dengan pengeluaran khas. Nantikan informasi terkini yang akan dikongsikan dari semasa ke semasa. Info ni memang sangat ringkas. Pengeluaran khas, tidak ada sebarang nama lagi, ada gambar Elia. Terbuka kepada ahli yang berumur di bawah 55 tahun. Pertama, permohonan bermula 1 April hingga 30 April secara online. Kedua, dan yang ketiga adalah pembayaran akan mula dibuat pada 20 April 2022. Itu saja info ringkas yang diberikan. Kemudian amount pengeluaran minimum adalah sebanyak RM50 sehingga kepada RM10,000 maksimum. Dan yang kedua adalah ianya tertakluk kepada baki simpanan akaun 2. Jika tidak mencukupi, simpanan akaun 1 akan diakses. Konsepnya sama seperti pengeluaran air citra. Jadi daripada info ringkas ini, kita tidak nampak sebarang syarat. Adakah sebarang kriteria, ataukah perlu semula dibayar semula seperti air sinan dan sebagainya. Namun saya harap info ringkas yang dikongsikan oleh KWSP ini adalah info yang telah diputuskan. Maksudnya ini sahaja, tidak ada lagi sebarang syarat ataupun kriteria-kriteria yang lain, kerana sudah tentu seperti yang saya cakapkan tadi, jika ada ianya akan menyukarkan tujuan ataupun matlamat bagi membantu pencarum di luar sana. KWSP, Kementerian Keuangan dan juga kerajaan harus yakin dengan pencarum, kerana saya yakin ramai juga yang akan memilih untuk tidak mengeluarkan tambahan lagi bagi mereka yang tidak terjejas. Cumanya jangan diletakkan sebarang syarat, kerana kita tahu apabila diletakkan sebarang syarat, mereka yang terjejas ini juga selalunya akan berpotensi besar untuk tidak layak membuat pengeluaran. Itu saja yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsikan pula esok dan membuat sedikit ulasan esok. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.